Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys, welcome back to my channel. Apa khabar semua? Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang dan yang paling penting ceria sentiasa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini kita akan belajar, kita akan teruskan silibus kita iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. It's time to learn geography. Umumnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia iaitu faktor fizikal dan faktor manusia. Faktor fizikal terdapat 5 iaitu bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran dan bahan mentah. Manakala faktor manusia terdapat 6. Yang pertama adalah dasar kerajaan, seterusnya infrastruktur, teknologi, modal, pasaran dan last sekali adalah buruh. Okey, kita akan fokus kepada faktor fizikal terlebih dahulu. Faktor fizikal merujuk kepada faktor semula jadi. Yang pertama adalah faktor bentuk muka bumi. Di Malaysia terdapat pelbagai bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut. Semua aktiviti ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Contohnya tanah pamah. Kawasan tanah pamah adalah kawasan yang paling sesuai untuk aktiviti manusia. Contohnya aktiviti pertanian, perindustrian, pengangkutan dan macam-macam lagi lah. Manakala kawasan tanah tinggi adalah sesuai untuk aktiviti pertanian. Contohnya tanaman hawa sederhana. Contohnya macam Cameron kan. Selain itu juga pinggir laut. Pinggir laut adalah sesuai untuk aktiviti perikanan, pelancongan dan pelabuhan. Okey, itu adalah faktor yang pertama iaitu bentuk muka bumi. Seterusnya faktor kedua adalah tanah. Tanah di Malaysia mempunyai pelbagai jenis tanah di mana tanah mempengaruhi aktiviti pertanian di sesuatu kawasan. Di mana tanaman yang ditanam adalah bergantung kepada jenis tanah. Di Malaysia kita ada banyak jenis tanah. Contohnya yang pertama adalah tanah jenis alluvium. Ini adalah tanah yang sesuai untuk tanaman padi. Contohnya di dataran Kedah dan dataran Kelantan. Seterusnya adalah tanah jenis laterit. Tanah jenis laterit adalah sesuai untuk tanaman getah dan kelapa sawit. Contohnya di Jengke, Pahang. Okay. Seterusnya adalah tanah gambut. Tanah gambut adalah sesuai untuk tanaman nenas. Contohnya adalah di Pontian. Okey. Seterusnya adalah tanah berpasir. Tanah pasir adalah sesuai untuk tanaman kelapa. Contohnya di Bagan Datu Perak, Pantai Kelantan dan Terengganu. Yang terakhir adalah tanah jenis beris. Tanah jenis beris sesuai untuk tanaman tembakau dan kenaf. Kenaf adalah tanaman untuk membuat tali jut. Itu adalah contoh kenaf. Kenaf. Faktor yang ketiga adalah iklim. Di Malaysia kita mengalami iklim khatulistiwa di mana min suhu tahunan di Malaysia adalah 27 darjah Celsius dan di mana jumlah hujannya adalah melebihi 2,600 mm setahun. Ini sangat menggalakkan aktiviti pertanian. Dengan keadaan iklim yang sesuai, banyak tanaman-tanaman yang tumbuh subur di Malaysia. Okey. Selain itu juga kawasan tanah tinggi yang mempunyai hawa sederhana mempengaruhi aktiviti pelancongan dan agro pelancongan. Contohnya adalah di Cameron Highland kan. Seterusnya adalah saliran. Di Malaysia terdapat dua jenis saliran iaitu saliran baik dan saliran buruk. Saliran baik merujuk kepada air yang mengalir di sesuatu
kawasan. Manakala saliran buruk adalah air yang bertakung, contohnya paya dan tasik di pedalaman. Di Malaysia kita menerima hujan sepanjang tahun dan ini menyebabkan di Malaysia kita mempunyai saliran yang baik dan sangat membantu dalam aktiviti pertanian. Dengan adanya saliran yang baik, banyak tanaman yang tumbuh dengan subur di Malaysia. Contohnya adalah tanaman padi, tanaman kelapa sawit, tanaman getah dan pelbagai tanaman lain lah. Boleh guys? Okey, yang faktor kelima, faktor fizikal adalah bahan mentah. Malaysia mempunyai pelbagai bahan mentah yang diperolehi daripada sumber mineral. Sumber mineral ni adalah sumber yang datang daripada kerak bumi, daripada bumi. Contohnya petroleum. Ini menggalakkan aktiviti industri petrokimia. Selain itu juga sumber bahan mentah ni merujuk kepada sumber hutan. Dengan adanya sumber hutan, maka banyak aktiviti yang dapat dilakukan oleh orang-orang kampung. Okey. Contoh-contoh bahan mentah adalah kayu balak. Ni menggalakkan industri perabot, kayu gergaji. Seterusnya adalah kelapa sawit, menggalakkan industri minyak, membuat sabun dan lilin. Petroleum dan gas asli yang seperti yang cikgu cakap tadi, industri petrokimia. Selain itu ia juga digunakan untuk membuat minyak pelincir, plastik dan cat. Seterusnya adalah batu kapur. Batu kapur adalah sesuai untuk industri membuat simen untuk bahan binaan. Okey, itu adalah faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah bentuk muka bumi, yang kedua adalah tanah, iklim, saliran dan bahan mentah. Seterusnya kita akan fokus kepada faktor manusia yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Faktor manusia merujuk kepada faktor yang dikawal oleh manusia lah. Yang pertama adalah dasar kerajaan. Kerajaan mengadakan pelbagai dasar untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi negara. Yang pertama adalah dasar pertanian negara ataupun DPN, Dasar Pertanian Negara. Dasar pertanian negara yang berperanan untuk memaksimumkan sumbangan sektor pertanian dalam keluaran dalam negara kasar. Selain itu juga kerajaan mewujudkan Plan Induk Perindustrian. Plan Induk Perindustrian merangka secara terperinci kegiatan perindustrian dan sektor industri kecil untuk menghasilkan penggunaan sumber secara optimum. Selain itu juga bagi melahirkan tenaga buruh yang mahir, kerajaan telah mewujudkan dasar pendidikan kebangsaan. Selain itu, kerajaan juga mewujudkan agensi-agensi untuk membantu kegiatan ekonomi di Malaysia. Contohnya kalau dalam aktiviti pertanian, RISDA, khususnya pekebun kecil getah, dan FELDA untuk membuka kawasan aktiviti pertanian baru. Contohnya kelapa sawit dan banyak agensi-agensi kerajaan yang lain. Okey. Faktor yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur merujuk kepada kemudahan jalan raya, lebuh raya, pelabuhan dan pengangkutan udara. Infrastruktur penting untuk mengangkut bahan-bahan hasil pertanian terus ke pasaran dan mengangkut bahan-bahan mentah ke kawasan kilang. Dengan adanya infrastruktur yang baik, ini dapat menggalakkan lagi aktiviti kegiatan ekonomi di Malaysia. Selain daripada jalan raya, infrastruktur juga merujuk kepada kemudahan air, kemudahan api dan bekalan api, dan yang paling penting adalah jaringan internet laju ataupun high speed internet. Itu sangat penting lah kan. Faktor seterusnya adalah teknologi, faktor yang ketiga, iaitu teknologi. Kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih dan moden. Dengan adanya penggunaan teknologi, penggunaan teknologi yang canggih dan moden dapat mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti sesuatu produk, mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran dan yang terakhir adalah meningkatkan keselamatan.
perkhidmatan. Itu penting guys. Okey. Terdapat banyak contoh teknologi. Contohnya adalah jentera. Jentera ni kita boleh tengok dalam aktiviti pertanian. Banyak jentera yang digunakan. Contohnya jentera pembajak, jentera penuai dan macam-macam lagi lah. Seterusnya adalah ICT, iaitu Information Communication Technology. Sangat membantu dalam kegiatan ekonomi di Malaysia, di mana setiap data dapat dihantar dengan cepat. Okey. Seterusnya adalah teknologi robotik. Teknologi robotik adalah penting khususnya dalam kegiatan ekonomi perindustrian. Contohnya adalah membuat kereta ataupun automotif. Seterusnya adalah eco sounder. Eco sounder dan Invetro sangat membantu dalam aktiviti perikanan. Eco sounder merujuk kepada teknologi gempa bunyi, di mana penilaian akan menggunakan eco sounder untuk mengesan ikan di dasar laut. Seterusnya adalah GPS, Global Positioning System. Ini adalah penting untuk kegiatan ekonomi di Malaysia, khususnya jaringan pengangkutan dan perhubungan. Seterusnya adalah teknologi nanoteknologi, di mana penghasilan chip secara halus ataupun microchip. Itu adalah nanoteknologi. Seterusnya kita akan beralih kepada faktor modal. Kemajuan ekonomi sesebuah negara bergantung kepada jumlah modal. Jumlah modal yang sedia ada, di mana di Malaysia terdapat dua modal, iaitu modal domestik dan modal antarabangsa. Modal domestik diperolehi daripada PNB, Perbadanan Nasional Berhad, di mana ia menyediakan dana untuk mereka yang memerlukan. Seterusnya adalah daripada MARA, Majlis Amanah Rakyat, juga menyediakan bantuan modal kepada bumiputera-bumiputera yang ingin menceburkan diri dalam perusahaan. Itu adalah modal domestik. Manakala modal antarabangsa diperolehi daripada Foreign Direct Investment ataupun FDI, di mana pelabur asing akan datang ke Malaysia untuk mewujudkan ataupun membuka kilang ataupun membawa masuk teknologi mereka ke dalam industri di Malaysia. Itu adalah modal. Seterusnya kita akan fokus kepada pasaran. Pasaran boleh dibahagikan pada dua jenis, iaitu pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak. Kuasa beli merujuk kepada keupayaan penduduk untuk memiliki sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Jika dia mampu untuk membeli barang dan perkhidmatan, maka ia dikenali sebagai kuasa beli yang tinggi dan sebaliknya. Okey? Lokasi pasaran tempatan meliputi kompleks membeli belah, pasar borong, kedai runcit dan gerai. Manakala pasaran antarabangsa merujuk kepada kegiatan ekspor dan import. Ekspor adalah kita menjual barang ke luar negara, import adalah barang luar negara masuk ke Malaysia. Ada banyak kelebihannya. Okey? Di mana ia membuka pilihan kepada rakyat Malaysia untuk memilih barang yang mereka perlukan. Seterusnya buruh, faktor manusia yang seterusnya iaitu buruh. Menurut Jabatan Perangkat Malaysia 2017, tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun, sama ada bekerja ataupun menganggur. Itu adalah yang dimaksudkan tenaga buruh. Di Malaysia terdapat pelbagai tenaga buruh, iaitu tenaga buruh mahir, separuh mahir dan tidak mahir. Malaysia juga menerima tenaga buruh asing dari luar negara seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam dan China bagi menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor di Malaysia. Yang itu adalah buruh. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Cikgu ulang balik, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang pertama adalah faktor fizikal. Faktor fizikal adalah faktor semula jadi, iaitu ada 5. Yang pertama adalah bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran dan bahan mentah.
Manakala faktor manusia adalah faktor yang dikawal oleh manusia. Terdapat 6. Yang pertama adalah dasar kerajaan. Yang kedua adalah infrastruktur. Seterusnya teknologi, modal, pasaran dan buruh. Cikgu harap you faham guys. Seterusnya kita akan fokus kepada kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi di Malaysia memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan negara. Antara kepentingan kegiatan ekonomi adalah seperti yang pertama adalah peningkatan taraf hidup. Penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan pendapatan penduduk membolehkan kuasa beli, taraf kesihatan dan taraf pendidikan penduduk turut meningkat. Apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi, contohnya yang bekerja akan mendapatkan pulangan dalam bentuk upah ataupun gaji. Yang berniaga akan mendapat pulangan dalam bentuk untung. Yang melabur akan mendapat dividen. Yang mempunyai harta akan mendapat pulangan dalam bentuk sewaan. Dan macam-macam lah. Apabila mereka memperolehi pendapatan, mereka akan meningkatkan taraf hidup mereka. Dan seterusnya meningkatkan kuasa beli. Kuasa beli adalah keupayaan sesuatu individu untuk memiliki barang dan perkhidmatan. Sekiranya ia mampu membeli barang dan perkhidmatan, maksudnya kuasa belinya adalah tinggi. Okey, itu yang pertama, peningkatan taraf hidup. Seterusnya adalah kemajuan ekonomi negara. Dengan adanya sektor kegiatan ekonomi di Malaysia, maka ini memberi pendapatan kepada negara. Pendapatan ini digunakan oleh kerajaan untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey. Pendapatan negara diperolehi daripada cukai, hasil ekspor dan kedatangan pelancong asing dan keuntungan daripada aktiviti perniagaan. Seterusnya adalah pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi melibatkan pemindahan kemahiran, kepakaran dan teknik dari satu negara ke negara lain melalui proses pembelajaran, pengalaman dan latihan. Di Malaysia terdapat 2 cara pemindahan teknologi dilaksanakan, iaitu latihan bekerja dan latihan sambil bekerja. Pemindahan teknologi juga dilakukan melalui proses penyelidikan dan pembangunan ataupun kita panggil R&D, Research and Development. Seterusnya kepentingannya adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Kepelbagaian kegiatan ekonomi dapat menyediakan peluang pekerjaan menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia berkurang. Seterusnya, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia adalah peningkatan infrastruktur, contohnya jalan raya, jalan kereta api, pengangkutan udara dan pelabuhan. Seterusnya adalah proses perbandaran ataupun urbanisasi. Kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertukaran daripada desa menjadi bandar, daripada bandar menjadi bandaraya dan daripada bandaraya berubah menjadi metropolitan. Contoh yang paling jelas adalah Kuala Lumpur. Okey, seterusnya adalah pengurangan import. Kegiatan ekonomi tempatan mengurangkan pergantungan negara kepada barang import, dan ini adalah bagus di mana apabila kita mengimport sesuatu barang, kita membayar kepada keluar negara. Apabila kita dapat mengurangkan import, maka bayaran keluar negara akan berkurang dan ini adalah baik kepada negara. Okey guys, boleh faham tak? Tadi kita belajar berkaitan dengan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang pertama adalah peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi negara, pemindahan teknologi, mewujudkan peluang pekerjaan. Seterusnya adalah meningkatkan infrastruktur perbandaran dan yang terakhir adalah pengurangan import. Cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan.
Kepada yang masih belum subscribe, sila subscribe dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye guys.